Kanak-kanak, warga tua dan wanita mati keras kerana tidak memiliki pakaian tebal. Apabila saya sebut mengenai Afghanistan, alhamdulillah semalam Jepun mengumumkan bantuan segera 65 juta USD, ataupun kalau kita kali dengan 4 ni 260 juta ringgit Malaysia akan disalurkan secara pantas, cepat dan tidak terlampau ketat polisinya kepada kerajaan Taliban bagi membolehkan bekalan makanan dan bantuan menghadapi musim sejuk dapat dilaksanakan dengan segera. Ini menjadikan setakat ini, selepas Pakistan menyumbanglah 28 juta USD, kemunculan Jepun dengan 65 juta USD menjadikan Jepun adalah negara terbesar yang membuat sumbangan. Amerika telah komit dengan mengatakan bahawa mereka merubah dasarnya. Sebelum ni Amerika kata dia hanya akan memberi bantuan melalui NGO, tetapi dalam kenyataan terbaru bahawa Amerika akan memberi bantuan terus kepada kerajaan Taliban bagi mengendalikan dalam apa jua keadaan krisis kemanusiaan, terutama kebuluran di kalangan 18 juta daripada 40 juta rakyat Afghanistan yang sedang berlaku sekarang, dan kemudian dijangka akan menjadi lebih buruk apabila datangnya musim sejuk pada pertengahan bulan November ataupun minggu ketiga bulan November. Disember akan pasti Afghanistan akan dilanda musim sejuk yang teruk, dan kita tak fikir sekarang walaupun makanan dan pakaian masih lagi menjadi krisis utama. Suka saya ingatkan pada saudara, ketika musim sejuk melanda sempadan Syria dan Turki 2019 waktu berlaku krisis pelarian tu, saudara nampak kan gambar-gambar di mana kanak-kanak, warga tua dan wanita mati keras kerana tidak memiliki pakaian tebal. Video-video tu dipromosi luar biasa oleh aktivis kemanusiaan di barat. Itulah antara visual yang mengubah banyak pendirian NGO di Eropah terhadap pelarian daripada Syria. Selain daripada kisah seorang kanak-kanak yang jatuh lemas di laut ketika mengikuti kapal pelarian untuk sampai ke Itali, mayat tu dipukul ombak dan ditemukan di pantai Turki. Itu visual yang pertama. Kemudian visual datangnya musim sejuk, di mana kanak-kanak, wanita dan juga warga tua mati keras kerana satu adalah kemah-kemah dan kawasan bersekatan dengan sempadan tidak memiliki pemanas. Yang kedua, ketiadaan baju tebal. Ini menyebabkan ramai yang mati kerana kesejukan. Jadi dua ancaman maut yang menanti setiap kali datang musim sejuk, iaitu pertama adalah mati kerana kebuluran dan ketiadaan makanan. Yang kedua adalah mati kerana, nak sebut apa dalam bahasa kita, mati keras lah. Kerana musim sejuk dan mereka tidak mempunyai pemanas kerana kawasan pelarian dibina dengan kemah-kemah tarfan. Hutan-hutan perentas pelarian tu mereka hanya memakai baju-baju sejuk biasa yang tak boleh menghadapi cuaca sejuk ekstrim 2018. Jadi visual-visual dan juga video itulah kemudiannya dimainkan oleh banyak wartawan-wartawan yang berkompromi dan juga berkolaborasi dengan NGO antarabangsa. Apabila video ini sampai ke Eropah, dia menjadikan Eropah mengubah banyak oleh kerana gerakan sivilnya kuat. Kerajaan-kerajaan di Eropah tidak berani lagi menghalau pulang pelarian, melainkan menerimanya. Jadi Greece, sebuah negara Kristian Kristian Ortodok, gereja juga mendesak kerajaan untuk mengubah polisi itu tidak menghalau pulang kapal yang ditemukan berlayar sama ada daripada Syria merentas Laut Mediterranean menuju, kerana apabila mereka merentas Laut Mediterranean sama ada daripada Libya, iaitu di bahagian utara benua Arab, di benua Afrika, ataupun mereka datang tu daripada Syria, di bahagian sempadan yang mudah untuk masuk ke Lautan Mediterranean, mereka datang dengan kapal-kapal yang berkualiti rendah. Jadi berlayarlah hanyut di Lautan Mediterranean, dan polisi itulah kekal hingga sekarang, di mana tugas Angkatan Laut Turki, tugas Angkatan Laut Itali dan tugas Angkatan Laut Greece adalah memastikan pelarian yang merentas Lautan Mediterranean diberi perlindungan dan dibantu, tidak dihalau pulang. Mereka akan dibenarkan merentas masuk dan singgah di Greece ataupun singgah di Itali, kemudian meneruskan perjalanan ke dua negara yang menerima mereka dengan cara yang luar biasa, iaitu Perancis dan juga Jerman. Oleh kerana berlaku gerakan sivil dan gerakan Kristian yang sangat kuat menyokong kehadiran orang Islam sebagai pelarian di atas nama kemanusiaan, dia mengubah dan juga mengurangkan polisi anti pendatang Islam di Eropah, kerana gereja memainkan peranan menyokong dengan mengatakan adalah tidak munasabah menghalau kembali pelarian ini pulang ketika mereka datang sebagai pelarian yang ketiadaan tempat tinggal di tanah air sendiri, dan juga ketika mereka telah kelaparan kerana berhari-hari hanyut di Lautan Mediterranean. Dan ini juga Greece, sebuah negara, saya beritahu pada saudara, Greece adalah sebuah negara miskin di Eropah sekarang. Kemesetan ekonomi yang melanda Greece menyebabkan Greece jatuh miskin.
Greece adalah negara yang miskin dalam Kesatuan Eropah, tapi Greece juga memberi bantuan dengan menyediakan beberapa pertempatan singgah. Kemudian daripada Greece lah mereka belayar masuk. Yang saudara tengok krisis baru ni apabila Perancis dan juga Itali mengutuk tentera laut Britain kerana tentera laut Britain tidak membenar. Begini bila kapal tu sampai saja di lautan Mediterranean dan masuk ke perairan Turki, masuk ke perairan Greece atau masuk ke perairan Itali, mereka akan disambut di tentera laut. Sekiranya peronda laut pantai melihat mereka ingin meneruskan pelayaran, berarti mereka mampu meneruskan pelayaran untuk sampai ke dua negara yang menerima secara terbuka pelarian daripada Libya dan pelarian daripada Syria, iaitu Perancis atau Jerman. Ada juga kapal yang ingin menghala ke Britain. Britain lah satu-satu negara yang tidak membenarkan pelarian Islam hadir di negara mereka. Jadi banyak perkara yang perlu kita belajar dari segi tingginya tingkat kemanusiaan apabila gerakan civil yang berorientasikan sekular, kerana banyak kan gerakan NGO di Eropah adalah berasaskan sekular, tidak berasaskan gerakan agama, mereka sekular. Tetapi pada masa yang sama pendirian tegas padri-padri dan juga pemimpin-pemimpin Kristian yang berpengaruh telah memberi bantuan dengan mendesak kerajaan mereka untuk tidak menghalau ataupun tidak menyekat dan tidak menghantar pulang pelarian yang datang dengan kapal merentah lautan Mediterranean. Tapi tiap hari ada kematian, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca, ada saja kapal yang tenggelam, ada saja kapal yang karam. Kerana berlayar dengan kapal yang berkualiti rendah tapi dengan jumlah yang ramai daripada Libya ataupun daripada perairan Turki, tetapi orangnya adalah orang Syria. Orang Syria lari ke Turki, mereka dapatkanlah apa saja kapal yang nak dijual orang. Kemudian dengan kapal yang berkualiti rendah merentah lautan Mediterranean adalah bertarung dengan cuaca. Sekiranya datang ombak besar, kapalnya akan karam dan kemudian mayat akan hanyut. Ditemukan di sana sini. Jadi itulah saya share dengan saudara krisis yang membabitkan 60 juta pelarian di seluruh dunia sekarang, di mana 70% adalah orang Islam. Tahun ini dianggarkan 200 juta orang menghadapi krisis kebuluran, dengan 80% adalah masyarakat Islam.